Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SNAPED Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Norma binti Ishaq, Guru Besar SK Bohor Empiang. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu amalan terbaik pengurusan yang bertajuk Let's Go to My Room TBC OPPP. Sedikit pengenalan tentang sekolah saya. Pertama sekali, bilangan guru yang terdapat di sekolah ini adalah seramai 30 orang, manakala bilangan murid adalah seramai 359 orang tahun 1 sehingga tahun 6. Sekolah ini mempunyai 12 buah bilik darjah yang digunakan sebagai kelas. Selain itu terdapat juga bilik khas, 10 buah bilik khas, iaitu seperti makmal sains, makmal komputer, bilik seni, bilik muzik dan sebagainya. Terdapat juga 9 buah bilik kosong yang tidak digunakan sebagai kelas. Bangunan di sekolah ini agak unik, di mana 4 blok yang terdapat di sekolah ini berhubung di antara satu dengan yang lain. Ini menjadikan segala pergerakan dan juga pemantauan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya mengadakan program ini disebabkan oleh beberapa isu yang timbul di sekolah ini. Berdasarkan pemantauan yang saya jalankan, terdapat beberapa masalah seperti yang pertama, murid tidur semasa PDP sedang dilaksanakan. Walaupun waktu itu masih pagi, tapi murid-murid tidur dalam kelas. Seterusnya, kelas pula dipenuhi dengan sampah. Sama ada terdapat dalam meja, di atas lantai ataupun di sekeliling bangku sampah yang terdapat dalam kelas. Saya juga dapati ruang pameran yang terdapat dalam kelas agak terhad. Terdapat guru yang tidak dapat mempamerkan hasil kerja murid dalam kelas kerana tidak ada ruang. Dan lebihan bilik kosong yang banyak di sekolah ini terbiar dan tidak digunakan. Ini merupakan satu kerugianlah kepada sekolah. Dan permasalahan yang seterusnya adalah PDP guru kurang berkesan.
di mana guru terpaksa membawa ABM ke dalam kelas. Ini menjadi lebih sukar kepada guru-guru yang mengajar di kelas-kelas atas. Data ini diperolehi daripada pemerhatian melalui walk around your school, pemantauan PDP yang dijalankan, serta suara murid dan juga suara guru. Untuk program ini, saya mensasarkan semua murid tahun 1 sehingga tahun 6 dan juga semua guru. Di sini guru akan menyediakan bilik untuk dimasuki oleh murid-murid untuk proses pembelajaran. Jadi setiap guru akan mempunyai kelas tersendiri. Sebenarnya teacher based classroom ni telah lama dilaksanakan. Cuma di SK Bawang Empiang ini konsepnya diperluaskan kepada subjek-subjek yang lain selain daripada subjek-subjek yang telah pun mempunyai bilik-bilik khas. Objektif program ini adalah yang pertama untuk mewujudkan kelas yang kondusif, di mana guru berkenaan mempunyai kebebasan ataupun diberi kuasa yang lebihlah untuk menyiapkan kelas mereka mengikut cita rasa mereka sendiri. Selain itu, guru juga diberi autonomi yang penuh untuk mewujudkan ataupun menentukan tema-tema kelas mereka selagi tidak bercanggah dengan kehendak KPM lah. Dan daripada program ini juga ia dapat melahirkan murid yang cergas dan juga cerdas, di mana apabila murid terpaksa bergerak dari satu kelas ke satu kelas, ini akan menjadikan fizikal mereka cergas dan secara tidak langsung akan melahirkan murid yang cerdas dari segi pemikirannya. Selain itu, apabila program ini dilaksanakan, segala lebihan ataupun lebihan kursi meja dapat digunakan semaksimal yang mungkin, seperti mana bilik-bilik yang kosong lah. Selepas ini tidak akan ada lagi bilik-bilik yang kosong. Dan yang paling utama adalah pembelajaran murid akan berlaku secara optimum. Apabila guru dapat menyediakan bilik berkenaan dengan kondusif, guru meletakkan alat-alat bantu mengajar, segala kemudahan berada di dalam kelas, menyebabkan guru berkenaan dapat mengajar menggunakan kaedah BK 21 tu dengan lebih menarik dan berkesan lagi. Dan murid pun dapat belajar dengan lebih baiklah. Ini adalah garis masa yang dirancang dalam pelaksanaan program ini. Saya masuk ke sekolah ini pada bulan 12 2021. Jadi peringkat permulaan saya memerhati dan seterusnya saya pada bulan Jun saya membuat perancangan untuk melaksanakan program ini. Fasa pertama saya telah memanggil beberapa kumpulan pemikir, menyatakan isu, menyenaraikan isu dan mencari idea bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Dan akhirnya kami keluar dengan Let's Go to My Room ni lah program ni. Dan seterusnya di fasa 2, iaitu kita kena menyatakan idea apa yang kita nak buat kepada guru, kepada PIBG, waris dan juga komuniti setempat lah, supaya kita mendapat sokongan mereka dan mereka tahu dan faham apa yang sekolah hendak laksanakan. Di fasa 3 pula adalah penyediaan bilik. Bilik-bilik diagihkan kepada guru-guru. Semua guru mendapat satu bilik. Dan di peringkat fasa 3 ini adalah peringkat menyiapkan bilik. Kita tidak dapat menjadikan serta-merta bilik itu wow, tapi kita akan menambah baik bilik berkenaan sedikit demi sedikit. Apa yang paling penting adalah kursi dan meja untuk murid duduk di bilik berkenaan cukup. Fasa keempat adalah fasa pelaksanaan. Program ini telah pun dimulakan pada awal September yang lepas. Bermakna telah hampir sebulan lah program ini dilaksanakan. Peringkat pelaksanaan ini kita perlu menyediakan jadual untuk murid ikut, dan jadual berkenaan akan dilekatkan di Dewan Terbuka, di mana Dewan berkenaan juga adalah merangkap R&R kepada murid-murid berkenaan lah. Dan di fasa pelaksanaan ini, kehadiran, kawalan dan pemantauan pergerakan murid akan dilaksanakan.
Okey, setelah 2 minggu program ini dilaksanakan, kami telah mengadakan postmortem kali pertama untuk melihat kekuatan, kelemahan dan juga untuk penambahbaikan. Dan setelah postmortem dilaksanakan, 2 isu telah berjaya diselesaikan, iaitu isu murid tidur dalam kelas dan juga isu kebersihan kelas. Okey, dan di fasa seterusnya, fasa kelima adalah postmortem yang dijangka akan dilaksanakan pada bulan November dan Disember untuk melihat kebaikan yang lain, kelemahan dan juga penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. Okey, proses pelaksanaannya ini proses pelaksanaannya. Yang pertama, murid apabila hadir ke sekolah pada waktu pagi, mereka akan berkumpul di dewan terbuka untuk housekeeping. Okey, dan untuk meletakkan beg-beg mereka pada rak yang disediakan. Okey, apabila loceng berbunyi 7.40, mereka akan mula bergerak ke kelas masing-masing. Okey, pada waktu ini guru bertugas dan juga guru-guru lain akan memantau pergerakan murid supaya tidak berterabur dan orang kata apa, masuk ke kelas ikut masanya. Langkah ketiga adalah murid berada dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Dan di sini sebahagian daripada kelas tersebut telah pun berada dalam keadaan yang agak kondusif, dan kelas lain dalam proses untuk menjadikan kelas tersebut kondusif. Okey, langkah keempat, murid rehat dan berkumpul di R&A ataupun dewan terbuka kat bawah tu. Dan langkah seterusnya, langkah kelima, mereka akan mengulangi proses 1 hingga proses 3 dan sehinggalah waktu persekolahan itu tamat. Okey. Untuk melaksanakan program ini, bagi menceriakan kelas berkenaan, pihak sekolah ataupun cikgu-cikgu memerlukan dana dari segi keuangan. Jadi di sini saya telah mendapat idea untuk membuat OPPP ini, iaitu One Page Project Plan, di mana sebenarnya OPPP ini adalah ringkasan kertas kerja di dalam satu muka surat. Di sini segala-galanya tentang program berkenaan kita masukkan dalam satu muka surat. Okey, jadi saya nampak OPPP ini menjimatkan kertas, lebih pantas untuk menyampaikan maksud dan ianya lebih menarik. Dan untuk program Let's Go to My Room ni, kos pertama yang kami perlukan ni adalah untuk menceriakan kelas lah. Okey, impak daripada program ini yang saya dapat melalui temu bual, soal selidik dan juga pemerhatian. Antaranya seorang murid, ada di kalangan murid yang saya bertanya, mereka menyatakan bahawa mereka merasa seronok apabila dapat bergerak daripada satu kelas ke satu kelas yang berlainan susun atur dan keceriaan kelas berkenaan. Selain itu juga dari segi kesihatan, ada murid yang menyatakan bahawa mereka dapat mengurangkan berat badan mereka. Dan ada juga guru yang menyatakan bahawa murid mereka tidak sempat nak bergaduh sebab mereka terpaksa bergerak dari satu kelas ke satu kelas, jadi mereka kurang masa berada di dalam kelas yang sama. Okey, untuk info di sini saya juga nak menyatakanlah bahawa kalau dilihat di sekolah SK Bawak Mempiang ni, program ini akan diteruskan kerana impak positif yang dapat dilihat tu banyak, dan kita akan menambah baik kekurangan ataupun kelemahan yang ada. Dan keberkesanan program ini memang bergantung besar kepada guru dan juga murid-murid itu sendiri. Jadi pada masa hadapan, saya mengharapkan program ini akan diteruskan dan penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke semasa, dan murid-murid di SK Bawak Mempiang akan merasa lebih seronok dan lebih berminat untuk belajar apabila mereka dapat bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dan masalah-masalah banyak masalah yang isu-isu yang timbul tu dapat diatasi dengan baiklah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.